السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini, menyambung lagi pada perbahasan fiqh al-qulub, masih lagi di bawah sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Perbahasan kita pada pagi ini ialah sebab dan penyakit hati yang ke-8 pada muka surat yang ke-65, berhujah tentang qadar dengan cara yang salah. Apa yang disebutkan oleh penulis, dia kata qada ialah segala pelaksanaan apa yang ditentukan Allah Azza wa Jal tentang segala perkara yang berlaku di alam maya ini semenjak diazali lagi. Manakala qadar pula adalah ketetapan, adalah segala perkara yang ditentukan Allah semenjak daripada azali lagi. Apa yang ingin dibawa oleh penulis ialah perbezaan di antara qada dan juga qadar. Qada yang didefinisikan di situ ialah pelaksanaan yang Allah Ta'ala akan laksanakan kepada semua makhluknya. Adapun qadar ialah ketentuan. Ketentuan tidak akan berubah. Pelaksanaan boleh berubah. Walaupun begitu, di sana sebahagian para ulama tidak membezakan antara qada dan qadar. Cuma mereka meletakkan ada setengah ketentuan Tuhan itu yang bersifat tak berubah. Antaranya ialah jantina satu orang, dia tak akan berubah walaupun diubah oleh orang tersebut, tapi dia kekal dengan jantina lama dia. Dia tidak akan menyebabkan kita menjadikan dia tu duduk pada kelompok lain. Kalau dia seorang lelaki, dia berperwatakan seperti perempuan, ketika mana dia wafat, dia diuruskan seperti mana seorang lelaki. Cuma waktu dia hidup, cara berinteraksi dengan dia tak sama dengan berinteraksi dengan lelaki-lelaki biasa. Sebab tu para ulama membuat perbahasan tentang bagaimanakah berinteraksi dengan amrat. Amrat ni ialah lelaki yang istilah kita sebut sebagai lelaki jambu lah. Yang kata apa? Dia punya kulit dia, dia punya wajah dia menyebabkan, mendatangkan gairah kepada sebahagian lelaki yang lain. Yang pertama kerana memang dia macam tu, dia tak berjanggut apa semua. Yang kedua kerana dia yang ubah jadi macam tu. Cuma nak sebutnya ialah ini ialah ketentuan yang tak akan berubah. Sama juga dengan bangsa satu orang pun tak akan berubah. Dia akan kekal dengan bangsa itu sampailah dia meninggal. Dia tak akan boleh bertukar ke bangsa lain. Adapun ketentuan-ketentuan yang lain seperti mana pekerjaan dia, jodoh dia, untung rugi yang dia akan lalui dalam hidup, itu dimasukkan dalam qada. Dan semua ini berurusan dengannya berdasarkan sejauh mana hubungan satu orang tu dengan Allah Azza wa Jalla.
Itu perkara yang utama yang perlu kita faham. Ada ketentuan yang kalau kita minta dia tak akan berubah, macam jantina tadi. Ada ketentuan yang akan berubah, rezeki kita, bahkan ajal kita pun akan berubah. Sekiranya Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, maka akan berlaku pemendekan dan pemanjangan ajal pada orang tu. Sebab berdasarkan hadis Nabi, Nabi sebut, sesiapa yang menyambung silaturrahim, menyambung hubungan adik-beradik. Silaturrahim ni maksudnya ialah adik-beradik. Dia lebih khusus hubungan adik-beradik seibu sebapa. Cuma penggunaan perkataan silaturrahim diluaskan dalam masyarakat kita. Sehingga orang yang tak ada kena-mengena dengan kita pun, bukan satu ibu, satu bapa dengan kita pun, kita sebut silaturrahim. Sebenarnya perkataan silaturrahim ni ialah untuk adik-beradik. Nabi kata siapa yang sambung, maka Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya. Nak sebut di situ, ada unsur pemanjangan kerana perbuatan. Dalam erti kata lain, orang yang memutuskan silaturahim, dia memutuskan ataupun memendekkan ajal dia. Itu yang ingin kita lihat dan kita faham bila mana kita berbahas tentang bab qada dan qadar. Tapi yang pasti, dalam hadis yang lain Nabi sebut, tidak ada sesuatu yang boleh memintas ketentuan Tuhan melainkan doa. Satu orang bila mana dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang ikhlas, doa dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, doa itu kadang-kadang boleh merubah keputusan satu orang tu, ataupun ketentuan yang berlaku pada satu orang tu. Kemudian dia sebut lagi, ada dalam kalangan orang Islam yang berhujah dengan qadar Allah sebagai benteng untuk tidak beramal meskipun tahu tentang satu-satu pelaksanaan amalan dalam Islam. Ini yang digunakan oleh sebahagian orang yang tidak mahu melakukan ataupun meninggikan syariat dalam Islam. Sebab tu antara kelompok sesat yang disebutkan oleh para ulama ialah qadariyah. Kerana semua benda dia akan letak kepada qadar Allah, qadar Allah. Semua benda. Hatta orang yang jahat, orang yang continuously jahat dia tu, berterusan jahat dia, dia tak mahu mengubah diri ke arah kebaikan, lalu orang jahat ni pun menjadikan ketentuan Tuhan sebagai benteng untuk dia tak berhenti pada buat jahat. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia bercakap, saya ni bukan tak nak jadi baik, tapi Tuhan jadikan lingkungan saya tu lingkungan yang jahat dah. Saya membesar daripada family yang tak berapa elok, mak ayah saya pun ada sejarah tak berapa elok, jadi saya pun menjadi orang yang tak berapa elok kerana ketentuan Tuhan. Ini silap. Ini ialah benda yang silap. Ini ialah sebesar-besar tipu daya syaitan atas orang manusia. Dan ini juga disebut oleh penulis sebagai penyakit hati. Kerana apa? Kerana orang yang terlibat dalam kesamaran ini, yang terjatuh dalam kekeliruan ini, mereka hakikatnya orang yang sedang sakit. Iaitu sakit pada kefahaman dia. Sakit ni ada dua jenis, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, sakit badan, fizikal kita sakit. Yang ni diubati di hospital. Yang kedua ialah sakit spiritual dia, sakit dalaman dia, sakit emosi dia. Yang ni perlu dijernihkan dengan hubungan spiritual dia, iaitu dari segi keimanan dia kepada Tuhan, dari segi ibadah yang dia buat kepada Allah Azza wa Jalla, dari segi sejauh mana ilmu-ilmu yang dia cuba topak pada diri dia untuk membuang segala kesamaran itu. Sebab tu agama Islam dia seiringan. Pertama ibadah, yang kedua ilmu. Seminggu dalam kehidupan kita pasti akan ada satu hari yang diwajibkan untuk kita dengar ilmu, iaitu pada hari Jumaat. Khutbah Jumaat, apa yang disampaikan oleh khatib, ianya berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu. Tidak ada agama di dunia ni yang mewajibkan sampai pada tahap kewajipan yang tertinggi kepada penganutnya kena duduk dalam majlis ilmu. Besarnya majlis ilmu itu sehingga dihapuskan 2 rakaat daripada zuhur dan dikekalkan 2 sahaja. Ianya seakan dikasarkan. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang tak panjang, surah yang turun dekat-dekat dengan peristiwa perang Khaybar. Surah Al-Jumu'ah ni dia turun dekat-dekat dengan peristiwa perang Khaybar, iaitu perang yang menghalau orang-orang Yahudi keluar pada Madinah. Dalam surah Al-Jumu'ah, kalau kita tengok,
Allah Ta'ala buat perumpamaan orang Yahudi yang ada maklumat, yang ada ilmu, yang tahu tentang Nabi-Nabi terdahulu, yang mereka ini berinteraksi dengan kitab terdahulu, diumpamakan seperti keldai. Yahmilu asfara, membawa lembaran-lembaran di atas belakang dia, kemudian sampai satu tempat dia pun letakkan lembaran itu. Dia tidak ubah seperti keldai yang membawa beban. Dan dia tidak mengetahui betapa bernilainya beban yang ada di atas belakang dia tu. Dan dia tidak melakukan pemenuhan terhadap beban yang ada tu. Pemenuhan ni maksudnya dia tak mau kaji, tak mau tengok apa dia. Padahal surah tu pun cerita tentang salat Jumaat. Tapi surah tu pun cerita tentang jangan mencontohi orang Yahudi yang ada maklumat, yang ada ilmu, tapi kekal memilih untuk menjadi keldai. Bila mana Tuhan ni dia buat perumpamaan dengan keldai, ianya ialah perumpamaan yang menghinakan, perumpamaan yang mengaibkan. Sebab tu orang Islam dia perlu sedar bahawasanya ini ialah isyarat-isyarat daripada Allah Azza wa Jal untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya perlunya hidup ni seiring. Ibadah kena ada, ilmu pun kena ada. Ada sebahagian orang ilmu saja ada, ibadahnya berkurang. Sebab tu dalam Islam, orang-orang yang ada ilmu dan beramal, ini yang disebut sebagai ulama. Adapun orang yang ada ilmu dan tak beramal, ianya diumpamakan seperti ahli kitab. Tidak diumpamakan dengan umpama-umpama yang baik. Bukan dalam surah Al-Jumu'ah saja, bahkan dalam surah lain pun Tuhan sebut tentang perumpamaan orang yang ada ilmu tapi tidak beramal. Termasuklah pada zaman kita ni pun, orang yang syak terhadap qada dan qadar Tuhan ialah daripada kalangan orang yang berilmu. Bukan daripada kalangan orang awam. Bukan daripada kalangan orang yang tahap pendidikan dia rendah. Tapi datang juga daripada kalangan orang yang berpendidikan tinggi. Bahkan dia sudah memenuhi ruang-ruang pendidikan yang paling tertinggi yang ada di dunia sekarang ni untuk diri dia. Tapi dia masih lagi memilih menjadi orang yang ragu terhadap ketentuan Tuhan. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut. Mereka mengatakan, buat masa sekarang Allah Azza wa Jal menghendaki mereka tidak beramal, dan sampai satu ketika nanti mereka akan beramal bila dikehendaki oleh Allah. Yang ni lah kelompok yang serah bulat-bulat pada Tuhan. Sebab tu kita dulu, kita tengok sebahagian orang kita ni, bila mana kita ajak satu orang tu ke arah kebaikan, apa ayat alasan yang digunakan? Belum sampai seru. Sebenarnya seru tu perlu dicari. Seru tu bukan dia datang, dia bukan bersifat tiba-tiba datang. Tapi kita yang perlu cari, seperti mana kita mencari bahagian pada dunia. Inilah kekeliruan dan kesamaran yang berjaya syaitan buat pada manusia. Manusia yang kita tengok pengetahuan agamanya sedikit, tapi dalam bab pendetailan dunia sangat dahsyat. Kita tengok satu orang dalam bab ibadah banyak benda dia tak tahu. Apa yang membatalkan salat dia, apa yang menyempurnakan salat dia, apa yang mendatangkan khusyuk kepada salat dia, dia tak nak upgrade apa pun. Tapi untuk dunia dia sangat teliti. Bahkan dia boleh sifatkan benda-benda yang menyempurnakan dunia dia. Tuan-tuan boleh tengok contoh sebahagian orang, bila mana makan, dia detailkan makanan dia. Dia boleh sebut, makanan ni, beras ni daripada mana. Kalau dia lauk ikan, ikan ni pada mana. Lepas tu dia boleh buat perbandingan. Ikan kawasan ni kurang sedap sikit, ikan kawasan lain sedap lagi. Detail betul dunia dia. Lauk sini, sampai bunga cengkeh pun dia boleh trace. Ni bunga cengkeh bukan kawasan yang elok ni kawasan tak apa elok. Tapi untuk akhirat dia sangat-sangat umum. Bila mana kita tanya macam mana salat yang paling terbaik ni, dia macam tenganga, telopong, tak boleh nak detailkan. Inilah kepincangan yang sangat-sangat tidak sepatutnya berlaku. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang tak seimbang tukarannya. Mungkin ayat ni kita akan tengok, ayat ni nak sebut tentang orang yang jual beli menipu. Tapi ayat ni juga bermaksud orang yang mengambil nikmat Tuhan cukup banyak, tapi dia beri imbalan, balasan kepada Tuhan sangat sedikit. Kita ni ambil nikmat Tuhan banyak, sangat banyak. Termasuklah orang bukan Islam pun, dia ambil nikmat Tuhan. Yang bukan Islam kita tak ceritalah. Okay. Cuma nak cerita je lah orang Islam yang dah ambil nikmat Tuhan, akhirnya dia tidak menyeimbangkan nikmat itu dengan ibadah. Dia dah ambil nikmat Tuhan yang berbagai-bagai, makanan, kesenangan, segala benda yang menyenangkan dia, kediaman dia selesa. Tapi bila mana datang waktu salat, dia berkira dengan Tuhan. Tapi waktu dia ambil nikmat Tuhan, dia tak berkira, dia tak lewat. Walau satu detik pun dia tak lewat.
ambil nikmat Tuhan. Tapi untuk menunaikan hak dia sebagai hamba pada Tuhan, dia sangat berkira. Sangat-sangat berkira. Jadi orang-orang yang macam ni, dia memang terdedah kepada masalah tak beriman kepada qada dan qadar. Kebanyakan masalah, orang yang rasa dia ni macam dizalimi oleh Tuhan, orang yang rasa dia rasa Tuhan tak adil pada dia. Bila mana kita buat cross check orang yang macam ni, last kali kita akan jumpa masalah dia yang sebenarnya tak sedar diri, telah tak mengenang budi terhadap Tuhan. Hakikatnya macam tu. Kalau orang yang mengenang budi pada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan merasakan kesusahan yang dia lalui. Itu ialah bahagian daripada ketidakadilan Tuhan. Tapi kesusahan yang dia lalui itu ialah jambatan untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab tu itulah maksud daripada doa Nabi. Bila mana Nabi berdoa, Allahumma ja'alni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku berada dalam kelompok orang miskin. Bukan Nabi nak suruh kita jadi miskin dengan makna tak cukup duit. Tapi tabiat orang miskin pada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni, ialah mereka ni ada satu sifat, iaitu qana'ah. Mereka mudah merasa cukup. Perasaan merasa cukup ni tuan-tuan ialah satu nikmat yang Tuhan beri berbeza-beza setiap antara kita. Ada orang yang kita tengok dari segi keperluan dia cukup, tapi di mata dia tak cukup. Di mata dia saja dia tak cukup. Akhirnya dia ingin memiliki lebih dan lebih dan lebih lagi. Bila mana perasaan itu datang, maka dia akan rasa terbeban, letih dan penat dengan perasaan tu. Dan dia akan pergi kepada masalah, dia rasa qada dan qadar Tuhan itu tak adil untuk dia. Sebab itu kita akan tengok orang yang menghimpun sebahagian besar daripada kekayaan, akhirnya dia penat dah, tak sempat nak urus kekayaan dia, Tuhan jatuhkan dia sekaligus, dia muflis. Waktu dia jatuh tu, peringkat awal, dia mungkin akan melatah, dia akan rasa Tuhan tak adil pada diri dia. Tapi lama kelamaan, kalau dia cuba untuk bersabar, maka dia akan nampak ada sesuatu yang Tuhan ingin isyaratkan daripada benda tu. Sebenarnya dalam hidup kita ni banyak benda yang kita terhijab untuk memahami. Kenapa Tuhan jadikan macam ni? Ada sebahagian orang muda dia duk fikir, kenapalah saya ni lambat kahwin? Sebenarnya bukan Tuhan tak mau jadikan dia tu kahwin cepat, tapi dia sendiri dengan pengurusan diri dia pun dia tersangkut banyak. Dia mungkin tertipu dengan orang sekeliling dia. Duduk sekejap je, dia dah tertipu. Apatah lagi kalau dia duduk dengan perempuan yang tak boleh nak seimbangkan kehidupan dia. Inilah benda-benda yang berlaku. Ada sebahagian orang Allah Ta'ala lewatkan kedatangan anak dia. Dia tengok orang ada anak, dia seronok. Tapi dia sendiri tu tak tahu, dia mampu atau tidak mendidik anak kalau dia ada anak. Kadang-kadang dia tak mampu. Akhirnya Tuhan lewatkan dia. Sebab Tuhan tak mahu bebankan dia dengan beban dosa itu. Inilah pandangan-pandangan orang yang merasa cukup. Sekarang ni, kehidupan sekarang ni dah okey dah. Tapi bila mana duduk ataupun terpengaruh, sekarang ni tak perlu berkawan nak terpengaruh. Cukup ada telefonnya, tengok video tak apa, tengok short film apa, kita terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Kita merasakan dunia ni perlu diisi dengan ini, kehidupan di dunia. Sebenarnya tak. Apa yang Tuhan beri, itu dah cukup. Apa yang Tuhan beri dah, kalau disusuli dengan ibadah. Sebab tu kita akan tengok, ada orang di mata kita, dia macam susah. Tapi dia tu okey. Dia datang masjid awal. Anak-anak dia pun ikut sekali datang masjid. Kita tengok, dia ni miskin. Duit simpanan pun tak cukup. Tapi Tuhan rezekikan pada dia. Walaupun dia miskin, dia datang masjid. Walaupun dia miskin, Tuhan berikan afiah kepada tubuh badan dia, sehingga terhindar dia, anak-anak dia, tanggungan dia daripada sakit. Ada sebahagian orang, duit dia banyak, tapi sakitnya seminggu sampai 4 kali. Satu bil dah 20,000. Akhirnya duit yang banyak tu habis. Tuhan paksa untuk keluarkan di situ lah sekali. Dia macam-macam mana pun, kalau kita tengok perbandingan yang kita boleh lihat dalam hidup ni, setiap satu orang yang ambil nikmat Tuhan, lepas tu dia beri pada Tuhan tu tak banyak, maka akan berlakulah penarikan secara paksa daripada Allah Ta'ala. Itu ya saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan nak apa yang ada sekarang ni kekalkan momentum ibadah itu. Kekalkan momentum ibadah. Terutamanya yang wajib. Nanti ni nak masuk bulan Ramadan ni, tak berapa hari lagi ni. 4-3 hari lagi kita ni. Tuan-tuan kena fikir macam mana nak sempurnakan yang wajib. Jangan sekali-kali terfikir nak sempurnakan yang sunat dulu, sebelum kita sempurnakan yang wajib. Ada orang dia nak masuk bulan Ramadan ni, dia kempen yang sunat dulu. Baguslah kempen aktiviti bulan Ramadan tu. Kempen salat tarawih, kempen tadarus. Tapi orang yang tengok tu, dia salat 5 waktu pun
kelang kabut lagi. Sepatutnya bulan Ramadan ni dia kena ada satu pemusatan terhadap benda yang nak dibawa dulu, iaitu salat fardu berjemaah. Bulan Ramadan ialah bulan untuk baiki yang tu dulu. Lepas pada tu baru dia akan upgrade kepada yang lain. Sebab tu kita akan tengok setiap kali masuk bulan Ramadan akan berlaku kepincangan ini. Ada orang yang haram tak pernah nampak muka pun 5 waktu, tapi sebulan Ramadan tarawih dia full, muka dia selalu ada. Pincang tak pincang ibadah macam ni? Sangat pincang. Walaupun dia rasa saya dah sembahyang tarawih banyak, kenapa Tuhan tak bagi saya nikmat? Memang tak bagi sebab kamu mencuaikan yang wajib dulu. Mencuaikan yang wajib. Yang ni yang wajib. Yang ni yang wajib. Dia bukan benda yang sunat. Saya bukan nak kata jangan datang tarawih. Cuma saya nak kata fikirlah sama-sama, hatta saya sendiri pun, macam mana untuk kita menyempurnakan kewajipan. Saya tengok antara tempat-tempat yang sangat berpotensi tinggi untuk dicuaikan ialah salat fardu berjemaah maghrib, terutamanya bagi lelaki. Kalau yang jenis tak iftar di masjid, dia iftar di rumah, dia berpotensi untuk meninggalkan benda tu. Dia mungkin kata, saya boleh sembahyang jemaah dengan family di rumah tak? Ya, tapi afdal bagi lelaki tetap di masjid. Afdal bagi lelaki tetap di masjid. Kena hari tu isteri kita buat kari kepala ikan lagi. Kena hari tu dengan siakap 3 rasa lagi. Kita pun berbelah bagi, saf pertama ke siakap 3 rasa, saf pertama ke siakap 3 rasa. Akhirnya rebah di saf pertama, alhamdulillah. Kalau dia rebah di siakap 3 rasa, akhirnya dia gadai kan salat fardu berjemaah. Yang afdalnya ialah dia tarik family dia datang sekali, ataupun dia ringkaskan makanan dia. Yang ni kita kena sama-sama fikir. Saya nak kempen yang ni, saya nak kempen yang sunat-sunat lagi. Saya nak kempen yang ni dulu. Kalau kita berjaya meluruskan semua benda ni, maka diringankanlah pada ibadat sunat yang lain. Kalau tuan-tuan boleh luruskan ibadah wajib, maka diringankanlah oleh Allah Ta'ala pada ibadat sunat. Tuan-tuan percayalah yang tu. Kalau kita berusaha untuk menyempurnakan kewajipan, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan ibadat sunat. Sebab tu orang yang berjinak-jinak dengan agama, Nabi akan tekankan salat fardu dulu. Nabi tak terus bagi salat 5 waktu. Lepas tu malam kalau rasa macam payah tidur, bangunlah 2 rakaat. Nabi tak tekan lagi tu. Nabi tak kata kalau siang tak ada buat kerja apa, kambing-kambing pun tak ada, tanaman pun semua elok, salatlah duha sikit. Nabi tak tekan lagi untuk orang bawa silam. Dia akan tekan 5 waktu ni dulu. Ini yang penting. Jadi kita kena fikir bulan Ramadan ni, macam mana saya nak hadir subuh. Sebulan bulan Ramadan ni, subuh mesti masjid, zuhur mesti masjid, asar mesti masjid, maghrib pun mesti masjid. Sebulan bulan Ramadan. Sebenarnya untuk menjaga momentum itu, sebulan tu tak cukup lagi. Dia kena plus lagi 10 hari, 40 hari. 40 hari bersamaan dengan 200 waktu. 200 waktu itu bila mana kita buat dengan elok, maka dia akan membentuk istiqamah dalam diri satu orang. Dia akan menjadikan dia orang yang berjaya dan berhasil. Tuan-tuan kena fikir, bermula pada hari ni kena fikir dah, supaya saya nanti bulan Ramadan ni masuk waktu maghrib, saya ada di masjid juga. Saya iftar dan saya berada di saf tamu. Dan yang perlu kita kena fikir pada sekarang, waktu hari raya Idul Fitri, tidak terleka kita dengan ziarah menziarahi sehingga mencuaikan salat fardu berjemaah juga. Tuan-tuan sangat rugi dan sangat sayang. Belum sampai 24 jam kita cuaikan semua ibadah yang dah kita jaga pada hari pertama hari raya. Sangat merugikan. Sebab tu kita tengok hari raya yang dilakukan oleh salafus salih, dia bersifat sederhana. Dia tak detail macam kita. Macam kita ni, kita dah buat list dah ni. List nak pergi ziarah ni dah siap bulan Rejab dah. Saya nak pergi ziarah rumah Pak Menakan ni, nak pergi ziarah cucu saudara, sampai nak pergi ziarah sampai nak masuk border negara lain apa. Ziarah itu bagus, tapi jangan cuaikan dan jangan abaikan ibadat sunat. Itu benda kena fikir. Sebab kejayaan satu orang Muslim ini ialah pada ibadah wajibnya dulu. Yang tu yang penting. Yang tu yang perlu diberi penekanan. Bila mana dia selesai pada ibadah wajib, maka ia akan membantu satu orang tu dalam berinteraksi dengan bab qadar. Sebab dia ditakdirkan oleh Tuhan sebagai hamba untuk beribadah. Bila mana dia tak beribadah dengan baik, maka dia akan tak puas hati dengan ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan berubah kerana momentum ibadah dia pun menurun. Ini benda yang kita kena faham. Cuma dalam buku ni dia tak sebut yang tu. Mereka mengatakan buat masa sekarang
Allah menghendaki mereka tidak beramal, dan sampai satu ketika nanti mereka akan beramal bila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala perbuatan makhluk dan menentukan segala tindak tanduk mereka. Yang ni ialah konsep daripada Qadariyah. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir. Semua benda ni dah ada takdir, tapi takdir itu bergantung kepada ketaatan dan kemaksiatan dan kelalaian. Salah faham terletak pada cara kepercayaan kepada qadar Allah Azza wa Jalla itu diulas kepada masyarakat. Itulah yang menjadi punca kepada salah faham terhadap qadar Allah Azza wa Jalla, dan timbul tanggapan kepada setengah pihak yang qadar itu menjadi punca kelemahan manusia dan kegagalan hidup mereka. Misalnya, ada yang mengatakan kalau, muka surat 66, kalau Allah Azza wa Jal mentakdirkan seseorang sembuh daripada penyakit, sudah tentu penyakit tersebut akan sembuh tanpa mengira sama ada pesakit terlibat mengambil rawatan daripada doktor ataupun tidak. Orang sebegini menyangka Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu itu secara terasing daripada sebab-sebabnya. Sebenarnya Allah Ta'ala mentakdirkan musabab dan sebab sekaligus. Ini kerana qadar tertakluk kepada segala perkara baru yang terdapat pada alam ini, dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripadanya. Apabila Allah Ta'ala mentakdirkan seseorang itu akan sembuh, dia juga mentakdirkan orang itu akan mengambil ubat-ubatan atau mengambil langkah tertentu yang menyebabkan dia sembuh daripada penyakit yang dia alaminya. Sekarang dia nak sebut tentang berseiringannya benda-benda yang membantu qadar itu terjadi, yang kita sebut sebagai sebab musabab. Satu orang yang sakit, kesakitan itu akan terangkat dengan rawatan. Itu ialah teori umum kepada semua manusia, termasuk Nabi dan Rasul. Satu orang bila mana dia sakit, nak angkat sakit dia kena berubat. Berubat tu bermacam cara. Sama ada dia makan ubat yang jenis dimakanlah, ataupun disapu ke, ataupun ditampal ke, ataupun macam-macam kaedah perubatan. Cuma penulis macam nak kata, kita tak boleh menjadikan diri kita ni dalam bab qadar ni, benda tu nak berubah dengan cara kita duduk diam. Macam mana sakit tu nak terangkat, kita duduk diam, sabar, sehinggalah penyakit tu terangkat. Cara tu bagi saya tak kata salah, tapi dia kurang tepat. Benda tu boleh berlaku. Kita kena sedar, benda-benda yang berlaku luar daripada keajaiban ataupun kebiasaan asbab musabab ni tetap boleh berlaku pada manusia, tetap boleh berlaku. Cuma umumnya satu orang bila mana dia nakkan benda tu berlaku pada diri dia kena buat benda-benda yang mensalurkan ke arah tu. Contoh, satu orang yang lapar, apakah cara untuk menghilangkan lapar? Yang semua umat manusia ni dia tahu, cara nak bagi hilang lapar ialah makan. Ke ada orang-orang di negara lain, dia berpandangan cara bagi hilang lapar ni ialah kena berlari keliling pandang bola 10 kali, hilanglah lapar dia. Tak, kaedah tu tak terpakai. Sebab seluruh dunia faham macam tu. Boleh ataupun tidak Tuhan menghilangkan lapar tanpa makan? Jawapannya boleh. Tapi sebab dan musabab yang Tuhan jadikan lapar tu hilang ialah dengan makan. Makan apa-apa pun, lapar tu akan hilang ataupun berkurang. Sama juga dengan tidur. Tidur pun macam tu. Tidur dia menghilangkan mengantuk. Tidur tidak menghilangkan benda-benda lain. Tak ada orang kata, macam mana ustaz saya ni banyak hutang. Banyak hutang tidur, nanti bangkit nanti hilanglah hutang tu. Tak, hutang tak akan hilang dengan tidur. Dia kena kerja, dia kena berusaha untuk mengangkat hutangnya. Ini asbab musabab yang Tuhan jadikan. Tapi boleh jadi tak orang yang banyak tidur, hutang dia tu boleh hilang? Jawapannya boleh. Mungkin Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada makhluk Tuhan ni sampai dekat dia dan beri pada dia sebahagian wang dan dia boleh bayar. Boleh, tapi asbab yang umum yang semua dunia tahu, yang itu lebih utama untuk dijadikan sebagai perhatian. Maknanya satu orang bila mana dia nakkan kepada benda-benda tu berlaku pada hidup dia nak sihat, dia kena buat asbab-asbab orang sihat. Dia nak ilmu, dia kena buat asbab-asbab orang ilmu. Sebab tu macam mana nak dapat ilmu, kena belajar. Kena ada ketekunan dia. Kalau dia kata saya nak ilmu tapi dia duduk elak, tak buat apa, duduk dalam kuliah pun tidur apa semua, jadi bayar. Saya tak kata orang tidur dalam kuliah ni, saya sebut je.
Cuma nak katanya itu ialah bahagian daripada benda-benda yang tak membantu, orang kata. Kurang membantu. Dia tak optimum benda tu. Ini ialah benda-benda yang orang kata apa? Yang perlu kita faham. Asbab musabab dia. Okey. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Hakim bin Hizam. Dia sebut itu Hakim bin Huzam. Ya Rasulullah, ara'aita adwiyatun natadawa biha wa raqqa nastarqi biha aturadda min qadarillah? Qala innaha min qadarillah. Maksud dia, wahai Rasulullah, apa pandangan tuan tentang ubat-ubatan yang kita gunakan untuk berubat dan jampi yang kita gunakan untuk menjampi? Adakah ia dapat menolak qadar Allah? Sabda baginda, ia sendiri daripada qadar Allah. Ia sendiri daripada qadar Allah. Sebab ada sebahagian sahabat dia melihat, kalau kita pergi berubat ni, kalau kita pergi jampi apa semua ni, dia macam nak takluk diri tu kepada benda tu. Diri kita tertakluk pada benda tu. Macam tuan-tuan tengoklah, ada sebahagian orang dia obses dengan jenis ubat-ubatan ni. Makan ubat tak salah, tapi kalau kita merasakan ubat inilah yang mengangkat segala-galanya, itu salah. Tuhan menjadikan asbab saja. Ini benda ni kadang-kadang sebahagian orang dia terpesong di situlah. Dan syaitan menggelincirkan kita di situ. Kita ni orang Islam ni, kita mungkin taklah pergi kepada sampai tahap menyembah ubat tu. Tak akan pergi. Cuma kadang-kadang syaitan ni dia bermain pada hati yang lalai. Kita tu sendiri kadang-kadang terfikir, terlintas, kita rasa macam saya ni sebab makan ubat ni lega. Perkataan itu kurang baik. Perkataan tu tak mengeluarkan orang tu pada Islam. Tapi perkataan itu tidak disukai bagi orang-orang yang saleh hakikatnya. Para nabi apa semua, dia tak bercakap dengan cara macam tu. Para sahabat, orang-orang beriman, orang-orang yang baik ni, dia tak bercakap dengan cara macam tu. Dia tak akan memberi kredit kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ialah benda yang kita kena ubah. Macam-macam mana pun. Sebab tu tuan-tuan, kalau dapat apa-apa pun, tetap kena beri pada Allah Ta'ala dulu sebagai pihak pertama yang memberi pada kita. Apa-apa pun. Kalau orang tanya, macam mana Haji, sihat? Dulu lama tak datang masjid, dengan kata masuk buat, alhamdulillah Tuhan bagi sembuh. Yang tu dulu. Lepas tu baru cerita, saya duduk hospital tu, rawatan dia okey. Baru cerita yang tu. Jangan sekali-kali mengataskan makhluk dulu, baru pergi ke Tuhan. Beri kepada Tuhan dulu. Tuhan jadikan saya boleh duduk sini, rawatan di situ. Okey. Ini petanda orang-orang yang cuba nak jaga diri dia. Nak jaga diri dia supaya tak tergelincir daripada pilihan-pilihan ataupun perkataan-perkataan yang kadang-kadang menambah rasa keakuan. Menambah rasa keakuan. Contoh kalau orang tanya, Haji rumah besar, kita kata, ni zaman muda dulu ni, saya ni jenis zaman muda ni tidur sejam lah. 23 lagi kerja. Gaji sebulan bukan main banyak apa semua. Ni yang besar ni kerana zaman dulu ni, tidur sejam. Bahaya. Cakap macam tu dia bahaya. Dia bahaya. Dia tidak mengeluarkan orang kepada Islam, tapi syaitan suka orang cakap macam tu. Sebab cakap macam ni, syaitan kata, dia ada potensi untuk merasakan dialah sebab dapat semua benda ni. Itu bahaya dia. Sebab tu kita kena letak, ini semua ialah mulkun lillah. Milik Allah yang Tuhan beri kepada saya. Itu dulu. Sehingga dia mudahkan saya untuk dapat ini. Itu ialah orang yang berhati-hati dalam perkataan. Dia cuba untuk membentengi syaitan supaya jangan masuk. Sebab kat mana bahaya cakap macam ni? Nanti kalau Tuhan tarik, dia akan argue Tuhan. Bila mana Tuhan tarik? Bila mana rumah itu hilang, bila mana kesihatan itu hilang, tiba-tiba dia akan rasa Tuhan ni tak adil pada aku. Itu yang dirisaukan. Segala benda yang Tuhan beri lebih pada kita, dia baik selama mana dia mendekatkan kita pada Tuhan. Tuan-tuan ada kenderaan yang banyak, ada kediaman yang banyak, ada duit yang banyak, selama mana semua benda tu mendekatkan diri pada Tuhan, tidak melewatkan tuan-tuan daripada mendirikan kewajipan. Ada orang kaya, keretanya banyak, tapi semua keretanya kita boleh nampak ada di masjid awal. Semua kereta dia. Dia ada sebahagian orang, waktu dia belum ada kereta, dia selalu ada masjid. Tapi bila mana dia dah ada kereta, tak nampak langsung. Itu menunjukkan dia kurang memberi kebaikan. Kekayaan yang kurang memberi kebaikan. Memang Tuhan dia tak akan bagi on the spot. Oh, dia ni nampak macam naik kepala sikit. Tuhan tak akan bagi terus. Tuhan akan lenakan dia. Tuhan akan seronokkan dia. Bila mana dia dah lupa, Tuhan datangkan lagi dia punya peringatan. Tapi lupa lagi. Waktu tu baru akan jatuh, meruduh.
Cuma ianya tetap akan berkait dengan sangka qada dan qadar kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk perbahasan berburuk sangka atau berhujah dengan tentang qadar dengan cara yang salah. Dan insya-Allah pada kali yang akan datang, muka surat 66 tu poin bawah tu ialah buruk sangka. Buruk sangka ni kita akan masuk pada kali yang akan datang. Cuma kita berpada di sini je untuk pagi ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat, dan moga Allah Taala berikan kepada kita al-afwa wal afiyah sebelum pada kita masuk dalam bulan Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar menghidupkan Ramadan dengan perkara yang diridai oleh Allah Azza wa Jal. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.